Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak masak kuih tradisional juga, iaitu kuih keria. Iaitu Kak Noh hari ni nak buat kuih keria keladi. Selalunya orang buat dengan keledek kan, tapi hari ni Kak Noh buat dengan keladi. Kak Noh suka dengan keladi. Jadi Kak Noh nak buat keria keladi. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, ini bahan untuk kita buat keria. Ini keladinya. Ni satu biji pun dah besar ni keladinya. Kak Noh dah siap kupas, nanti kita nak potong kecil-kecil sebab kita nak kukus. Sedikit tepung gandum dan 2 sudu tepung beras. Tepung gandum ni lah lebih kurang dalam 5 sudu lah. Kita kalau boleh kurangkan tepung daripada bahan utama lah. Maknanya keladi ni kena banyak. Sebab untuk keria ni kita tak nak lah terlampau banyak tepung daripada keladi kan. Jadi kita setakat untuk melekatkan keladi tu aja untuk jadikan di keria. Kalau orang kat sini panggil, kalau kuih roda tu kan dia macam donat tu, tapi dibuat daripada keladi ataupun keledek ya. Untuk sira gulanya, Kak Noh guna 3 jenis gula. Gula putih, gula perang, daun pandan dan gula kabung Sebab ini kita nak buat sira dia nanti. Okey, kita uruskan bahan kita ni dulu. Ni kita potong kecil-kecil macam ni untuk nanti senang, mudah masak masa nak kukus lah. Okey, ini keladi kita banyak. Jadi kita bolehlah bagi-bagi ya. Kalau banyak, ini memang banyak ni. Kita buat macam ni sampai habis. Okey, ni dah siap. Kita dah potong bulat besar-besar gini, cepat masak kan. Jadi kita nak kukus. Ini Kak Noh dah panaskan periuk kukusannya. Jadi kita masukkan aja. Jadi nanti kita kukus ni sampai masak ya. Lebih kurang dalam 15 minit macam itulah. Ya. Kita tunggu sampai dia masak. Okey, ni dah masak. Keladi kita dah masak ni. Dah empuk, ya. Yang Kak Noh angkat. Kak Noh letak dalam bekas ni. Nanti kita nak tunggu kita renyek sambil sejukkan dia ya. Ni kalau yang tak suka keladi bolehlah guna keledek, tapi Kak Noh memang suka dengan keladi. Keledek pun sukalah, tapi keladi tu keledek tu manis kan, dia ada rasa manis, tapi yang keledek ni dia tak ada rasa manis sangat. Jadi Kak Noh lebih suka yang ni lah. Okey, ini kita akan sejukkan. Lepas tu kita uli ya. Okey, ni masih berasap-asap ni, kita sejukkan. Kak Noh tukar ke bekas yang lebih besar supaya senang nanti Kak Noh nak uli kan. Okey, kita kacau ni sampai dia sejuk dulu ya. Sebabnya kalau kita panas-panas kita letak tepung, nanti dia menyebabkan tepung tu akan jadi keras. Kita hancurkan dulu. Nanti dah hancur dan sejukkan baru Kak Noh akan uli ya. Okey, ni dah siap kita punya keladi kita. Ni dah sejuk. Jadi Kak Noh kita letak sedikit garam ya, sebab kita nak rasa lemak tu. Kak Noh minta maaf kalau ada bunyi macam bunyi bising, sebabnya kat luar kebetulan kat rumah Kak Noh ni hujan. Jadi akan ada bunyi-bunyi. Sebab bumbung anu kan, nanti akan dengar jelas hujan tu. Okey, kita gaul. Kak Noh dah basuh tangan ya, sebab Kak Noh tak selesa lah nak pakai sendok kan kalau nak uli-uli macam ni. Okey, ni kita tak perlu letak air ya, sebab kita tak perlu air. Sebab ini kan adunan ni memang basah kan. Jadi kita letak tepung kita sikit demi sikit ya, sampai adunannya tak melekat dekat tangan sangat lah. Jangan terlalu banyak, nanti kita kelebihan air nanti keras kita punya keria ni. Semua orang pandai lah buat kuih-kuih terlama ni. Betul orang lama-lama kan yang meniaga tu mesti pandai buat kuih. Ini hari ni Kak Noh berkongsi cara Kak Noh lah. Kalau rasa boleh membantu kawan-kawan yang nak
meniaga tu apa ke, boleh lah kongsi, dapat juga Kak Noh pahala kan. Pahala, orang kata kita berkongsi ilmu ni pahalanya panjang. Selagi orang tu meniaga, untung dan boleh bina kehidupan, pahalanya terus berjalan dari kita sebab kita berkongsi ilmu. Jangan kedekut ilmu. Berkongsi apa saja rahsia masakan, sebenarnya tak rugi pun, sebab kalau kita kongsi pun masakan atau resepi kita kat orang, bukan rasa orang tu kan sama. Dia cuma jadi tapi takkan rasa sama dengan kita sebab tangan kita berbeza kan. Jadi ni kita uli sampai adunan kita sedikit teratur lah ya. Okey, ni dah siap adunan kita. Kak Noh letak tepung sebab Kak Noh tak nak dia apa? Nanti melekat je kan, sebab Kak Noh tak nak apa? Dia nanti kita berapa banyak tepung nanti dia akan jadi keras pula. Jadi Kak Noh biarkan dia sedikit Noh. Kita buat macam ni je. Nanti Kak Noh tunjuk cara yang paling senang lah ya. Okey, Kak Noh nak tunjuk cara yang paling senang untuk buat keria sebab kita kadang susah kan. Nanti Kak Noh betulkan dulu. Tak maaf ya Allah. Kan, sebab ini memang tak ada edit-edit lah. Kita taburkan tepung dulu supaya kita tak nak dia apa? Kita ambil sedikit adunan ni. Memang akan kita guna banyak tepung sebab kita tak nak dia terlalu banyak letak tepung kan. Kita lipihkan setakat yang kita nak. Okey. Ini cara Kak Noh lah. Sebab orang dia gulung-gulung gitu je. Tadi boleh juga gula macam tu. Jadi kita buat macam ni. Ini apa? Donat punya acuan kan. Jangan lupa ya nanti letak tepung dekat dia punya apa ni? Acuan ni nanti dia melekat. Okey. Ini tolak gini supaya senang lah kita punya keria tu. Bentuknya sama kan. Gini. Dia macam ni. Nampak? Dia jadi saiznya samalah kan. Kita buat seterusnya. Okey, ini yang terakhir ya. Adunan yang terakhir. Okey. Senang dan mudah. Keria kita berbentuk yang sama. Comel kan? Okey, kita nak mula menggoreng ya. Yang ini kita apalah. Kita buat macam ni. Buat dalas kan? Kita buat lubang tengah. Kalau ikutkan dulu orang buat macam ni je lah. Dia pakai tangan aja kan, gini kan. Tapi bila Kak Noh dah ada acuan, Kak Noh buat lah. Okey, kita panaskan api. Sebab kita mula menggoreng. Okey, ni minyak kita dah panas. Minta maaf ya, sekarang ada bunyi hujan lebat kan. Minta maaf ya kawan-kawan. Ni kita punya keria kita kan, macam donat. Okey. Api jangan besar ya. Sebab nanti takut apa masak kat luar tapi dalam tak masak. Memanglah keria ni dah masak ubinya kan, tapi kita tak naklah rasa tepung tu ada kan. Okey. Kita goreng. Goreng macam biasalah sampai warna keperangan ya. Ingat minyak kena jaga ya. Sebab goreng-goreng ni minyak kita kena jaga. Takut nanti dia garing kat luar tapi dalamnya takut tak masak. Nanti ada rasa tepung ya. Kita goreng ni sampai naik, sampai berwarna perang. Okey, ni dah perang nampak ni. Kita boleh angkat. Allah, basah Kak Noh punya tu. Ni perang. Kak Noh punya bingka jadi gebu-gebu kan. Itulah dia. Kalau kita letak tepung betul-betul. Kak Noh punya ni keria ni memang lembut. Dia macam donat tu lembut ni. Okey, ni kita dah angkat. Nanti kita sambung menggoreng ya. Okey, ini gorengan yang terakhir kita dah siap. Kak Noh tinggal nak sira gula lah. Tapi sebelum tu Kak Noh nak sejukkan dulu ya kuih ni. Tak nak panas sebabnya kalau kita sira gula ketika kuih ni masih panas, dia akan menyebabkan gula tu tak nampak apa macam putih-putih melekat dekat kuih kan. Nanti kuihnya kita ni kena salut gula berkilat-kilat macam tu je. Tak ada gula yang ada melekat pada keria tu kan. Jadi Kak Noh perlu tunggu dia sejuk dulu. Betul-betul sejuk baru Kak Noh akan sira dengan gula. Baru dia nampak gula tu selaput semua dekat kuih tu lah. Ya, kita tunggu ya. Sebabkan kuih kita dah sejuk. Jadi Kak Noh nak buat gula dia.
Ni gula dia. Tapi Kak Noh rasa Kak Noh takkan bubur semua. Kak Noh bubur separuh je. Sebab takut terlalu banyak pula kan. Okay. Ni Kak Noh saja campur. Nak bagi sedapkan lagi gula dia. Kita letak air ya. Kita letak air. Tapi air jangan banyak. Airnya sikit je. Kita masak air gula ni sampai gula ni larut ya. Kak Noh guna gula kabung ni sebab nak warna dia. Kak Noh gula-gula putih untuk kemanisan dia lah. Jadi gula apa tu? Gula perang tu sebab nak mengurangkan gula putih tu, takut nanti terlampau manis kan. Gula perang ni tak manis sangat sebenarnya, dia gula yang selamat. Jadi kita masak ni sampai mendidih ya, sampai mendidih, berbuih di tepi ni. Petuanya untuk gula, air gula yang sira gula yang betul ialah apabila kita masak air gula nanti bila dah kering akan melekat buih putih buih yang banyak dekat tepi kuali ni. Kalau macam ni tak boleh. Kalau tak nanti sira kita tak cantik. Dia tak macam bersalji dekat kuih tu. Okey, kita masak ni sampai cair ya. Okey, air gula kita dah berbuih tapi belum lagi ya. Dia belum lagi jadi sira yang pekat. Jadi maknanya kita tunggu lagi sampai kat tepi ni. Ni dia mesti kalau kat tepi ni dia melekat. Dia jadi putih gitu. Ini masih belum lagi. Dah nak jadi tapi belum lagi jadi betul-betul. Kita tunggu lagi lah sampai betul-betul dia buihnya tu melekat kat tepi. Dia gula ni, bila lekat kat tepi ni dia jadi gula. Dia gula macam salji tu ya. Dia tunggu lagi. Okey, sekarang ni kawan-kawan nampak tak? Putih yang dekat tepi pinggan. Tepi pinggan pula. Kat tepi kuali ni nampak tak ni? Yang ni, ni tu putih ni kan dah nak mula bersalji kan? Itu tandanya gula kita ni dah bersedia untuk diletakkan kuih. Pentingnya kita tutup api. Masa kita letak kuih, kita tutup api ya. Kita letak kuih kita. Sebab kuih Kak Noh ni dia lembut. Dia memang lembut. Jadi jangan terlalu kuat lah kacaunya. Jadi kita letak kuih kita. Dan kita tutupkan api. Ya, kita tutupkan api. Dan kita sira ke semua kuih kita tu sampai rata ya. Bila sejuk, nanti gulanya tu terus akan jadi putih. Jangan terlampau kuat sebabnya ni memang akan lambat sikit Jangan sangat sebab kuih Kak Noh ni dia keria Kak Noh ni memang lembut. Bila dia sejuk nanti dia akan jadi putih. Ya, kita tunggu ya. Okey kawan-kawan, nampak tak? Dah jadi kita punya keria dan gula siranya, nampak? Kita nak gula dia lekat begini ya. Okey, Kak Noh pegang ni. Dia lekat gini. Sebab gula ni kenapa tak putih? Sebabnya Kak Noh tadi letak gula perang dengan gula kabung kan. Jadi dia tak putih. Tapi kalau kau gula putih saja dia akan jadi putih semualah. Ni sebab dia warna perang sebabnya Kak Noh letak gula kabung dengan gula Allahu Akbar, sugar brown. Gula perang. Jadi dia jadi macam ni lah. Tapi yang macam ni lah kita nak ya. Dia nak melekat macam ni. Maknanya gula keria kita tu jadi ya. Okay, kita mula angkat. Kawan-kawan boleh cuba kan. Kita angkat kuih kita. Ni dah sejuk. Dah sejuk, kita angkat. Okay, kawan-kawan boleh cuba. Keria Kak Noh ni memang lembut sangat. Sebabnya Kak Noh kurangkan tapi jangan kurangkan tepung sampai tak boleh nak goreng, tu tak boleh juga. Kita agak-agak, maknanya jangan lebihkan sangat tepungnya pada keladi ataupun keleduk kita. Ni dia keria keladi. Inilah dia kuih kita, kuih keria keladi dan yang disira dengan gula. Harapnya cara Kak Noh buat keria tu dapat membantu kawan-kawan yang nak buat kuih juga. Cara Kak Noh simple dan mudah. Itu memang niat Kak Noh memasak sesuatu yang senang untuk orang ikut. Keria Kak Noh ni memang lembut sebab Kak Noh kurangkan tepungnya. Tapi tak boleh kurangkan sangat tepung sebabnya ia akan menyebabkan dia tak boleh goreng. Dia akan melerai gitu kan. Jadi kita kena sedang-sedang. Okey, kawan-kawan boleh cuba. Kak Noh minta maaf banyak-banyak atas apa juga kesilapan pada video Kak Noh. Sesungguhnya Kak Noh hanyalah manusia biasa yang tidak akan sepi melakukan kesilapan. Jangan lupa like, komen dan share
Dan terus sokong Kak Noh. Jumpa lagi lain video. Assalamualaikum.